Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ni masalah kalau ambil gambar dulu ni kecoh lagi. Tacawang Senghau, Wanakkam, selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat yang hadir, dia macam suasana pasal malam lah ni dah. Saya duduk atas terak ni, orang yang dengar dia tak tahu sebenarnya dia tak mudah berceramah atas terak ni sebab sementara kita nak bercakap, terak buat bising, enjin terak buat bising ni. Jadi malam ini saya ucapkan terima kasih suasana. Saya ingat dah lama kita tak tengok suasana begini selepas 2018. Memang dah lama. Dan saya datang daripada tepi, tengok dulu sebab saya bimbang kalaupun orang ramai, yang hadir itu ialah orang parti pun tak guna juga. Bukannya orang parti tak guna. Payah ni lepas ni ada orang buat UMNO ambil video yang saya kata pun tak guna juga. Dia kata Rafizi kata PKR tak guna. Pernah berlaku sebelum ni. Maksud saya begini, peluang yang paling baik melalui program ceramah seperti ini ialah untuk kita bersemuka dengan pengundi-pengundi rakyat biasa. Orang parti, orang politik ni memang kerja dia tiap-tiap hari cek berita politik je. Tapi rakyat biasa disebabkan dengan kita pun dibebankan dengan segala masalah tiap-tiap hari, kita jarang ambil tahu sangat mengenai isu politik secara terperinci kecuali bila dekat-dekat dengan pilihan raya. Dan saya nak mula dengan ucap terima kasih banyak-banyak kepada penduduk Ceras Bandar Tun Razak sebab kalau ini saya ada kawan yang datang daripada jauh. Memang mengikuti perkembangan politik Malaysia ini berpuluh-puluh tahun. Jadi dia tanya, macam ini ni macam mana? Cukup ke? Tak bagus ke? Dan saya ditanya soalan yang itu berkali-kali. Kalau dalam mesyuarat majlis presiden ke, kalau jumpa dengan Datuk Seri Anwar ke. Orang tanya macam mana keadaan sekarang? Sebab saya yang tiap-tiap hari selalunya berada di bawah berceramah berjumpa dengan pengundi. Nak kata menang kalah wallahu alam. Bagi saya yang itu Allah dah tetapkan. Saya tak bimbang menang kalah tu Allah dah tetapkan dah. Kalau menang ada hikmah dan tanggungjawab dia. Kalau kalah ada hikmah dan juga pelajaran dia. Jadi tak ada masalah. Cuma saya boleh sebut kepada pimpinan, kepada kawan-kawan, kepada orang, wartawan yang tengok, saya hanya boleh bandingkan dengan pilihan raya yang saya telah berkempen dulu-dulu. 2013, 2018. Kalau nak tengok kehadiran, saya boleh bandingkan contohnya kalau hari ini kita sebulan sebelum mengundi. Sebulan sebelum mengundi 2018 dahulu, adakah kehadiran dan semangatnya itu sama macam hari ini? Saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat di Bandar Tun Razak yang menonton di luar, saya ingat ceramah-ceramah saya di kawasan-kawasan yang kita menang 2018 dahulu, 1 bulan sebelum hari mengundi, macam inilah kehadiran yang hadir, saudara-saudari. InsyaAllah. Kalau 1 bulan sebelum mengundi begini, insya-Allah kalau kita terus, yang paling penting saya nasihatkan, ni ada yang ramai yang insya-Allah jadi calon. Tu saya minta yang kamu ada kat sini buat apa balik kawasan kan. Yang jadi wakil-wakil rakyat dia ada lah beberapa orang. Asalkan dalam 1 bulan ini sangatlah penting bagi pimpinan keadilan, pimpinan Pakatan Harapan, kawan-kawan yang akan menjadi calon, petugas-petugas kita, sangat penting satu perkara. Jangan kamu tunjuk sombong dan bongkak dengan pengundi-pengundi.
Sebab ini masanya yang pengundi-pengundi sebenarnya tahu kelemahan dan kekuatan setiap parti. Jangan sebut yang kalau UMNO ke PAS ke, kami yakin orang Melayu akan undi kita. Tak ada orang boleh yakin siapa akan undi siapa, saudara-saudari. Kalau Pakatan Harapan, jangan kamu sekali-sekali fikir bahawa pengundi bukan Melayu, Cina, India dan pengundi Melayu bandar akan undi Pakatan Harapan. Tak tentu, saudara-saudara. Itu sumbangan kita kepada rakyat Malaysia tahun 2018 dahulu. Kita buktikan bahawa negara ini milik rakyat biasa macam yang ada pada malam ini. Sebab itu orang tanya saya dulu, kamu kempen separuh mati bertahun-tahun untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Kamu tak rasa marah ke? Kamu tak ada apa-apa? Habis Pakatan Harapan menang, semua jadi menteri. Saya memang beritahu awal, terima kasih, saya dah buat kerja, saya nak balik. Hidup sebagai orang biasa. Orang tanya, tak rugi ke? Tak buang masa ke? Itu beza di antara banyak yang ada dalam keadilan yang menyertai politik zaman saya, umur 21-22 dahulu. Kami profesional, ada kerja sendiri, ada jawatan yang baik. Kami masuk politik bukan untuk jawatan, saudara-saudari. Saya dulu cukup benci yang saya masuk politik ni sebab saya tak suka dibodohkan. Saya rakyat macam orang biasa. Bila saya dengar benda-benda yang tak masuk akal, saya tak boleh terima. Sebab tu saya kata, bila dah sampai ke peringkat itu, saya nak masuk politiknya hanya satu sebab saja. Saya nak pulangkan kuat bagus sebab kita tak rasuah. Saudara-saudari, rakyat akan jawab, tidak ada parti yang patut pertimbangkan pun siapa-siapa yang terpalit sedikit dengan rasuah. Jadi bukan soal rasuah atau tak rasuah. Rasuah tu tak boleh. Satu kemestian pilih calon yang bersih.
Tapi di zaman yang begitu mencabar sekarang ini, tambahnya pula kalau di kawasan bandar macam Bandar Tun Razak, kita juga kena pastikan bahawa calon-calon yang kita letak mestilah seorang yang pandai. Seorang yang boleh mengimbangi di antara kelayakan profesional dia dengan jiwa dan rasa sayang dia untuk berkhidmat kepada rakyat biasa. Kita kena pilih orang-orang yang sayang kepada orang miskin. Mudah je saya. Saya kalau ahli politik ni, pakcik-pakcik, kalau saya tengok belum apa-apa, dia pakai kereta, pengiring 2-3 biji kereta kat belakang. Baik macam mana pun saya tak suka. Maksudnya, ada benda pasal dia tu yang dia sukakan jawatan dan kedudukan dan kelebihan. Yang kita nak ialah dia bersih, dia cerdik, berkelayakan, tapi jiwa dia juga itu, jiwanya dengan rakyat. Sebab kalau itu kena, memang paling kurang kita boleh yakin, dia masuk politik semata-mata untuk berkhidmat. Dia tahu masuk politik ni tak pernah orang suka. Buat kerja macam mana pun akan ada orang tak suka sebab mustahil kita boleh kalau Bandar Tun Razak ni ada 130,000 orang pengundi. Mustahil 5 tahun tu dia boleh jumpa ketuk pintu dan bantu semua 150,000 orang. Tapi paling kurang kalau jiwa dia dengan rakyat, hati dia dengan orang susah, dia faham kepayahan orang-orang yang berada di bawah dalam masyarakat kita, maka insya-Allah dia boleh bersuara membawa perkara-perkara yang orang atas ni tak nampak. Sebab itu masalah kerajaan, ini yang saya nak sebut lepas ni. Sebab itu masalah kerajaan mana-mana pun, bila dia dah jadi kerajaan, dia dah jadi menteri. Bayangkan seorang yang tak pernah ada jawatan, paling tinggi pun, dia mungkin jadi ketua kampung kat kawasan itu je. Tiba-tiba dia jadi wakil rakyat. Tiba-tiba kerajaan parti dia menang, dia jadi menteri. Tiba-tiba masuk pejabat kementerian tu, ada 20 orang beratur cium tangan. Bayangkan macam mana. Dia belum sampai lagi ni, pegawai kerajaan ni dah telefon driver ni. Bos bila nak sampai ni? Bos hari ni makan ni, pagi ni nak makan apa ni? Baju dia pakai baju apa? Sebab kalau dia pakai baju putih, kami sempat lagi pergi tukar baju putih semua macam dia. Bayangkan tiba-tiba orang yang tak pernah ada kedudukan, silap hari dia jadi menteri, tiba-tiba dia diangkat begitu, dia memang tak nampak dah yang kat bawah ni. Dia lupa dah. Tiap-tiap hari tanya orang kata, semua baik bos, semua baik menteri, semua okey. Sebab itu kita kena cari wakil-wakil rakyat yang sebelum kita letak dia bertanding pun, kita tahu dia cinta kepada orang susah. Dia ada perasaan terhadap orang-orang yang kurang terbela dalam masyarakat. Sebab, saya tak tahu orang lain. Bagi saya sebab itulah, seseorang itu dijadikan wakil rakyat. Dia jadi wakil rakyat bukan bersuara untuk orang kaya-kaya. Bukan bersuara untuk orang yang dah memang besar, hidup senang, lobi untuk perkara-perkara besar. Orang itu tak ada masalah. Kalau nak suruh dia, ada orang bela, dia boleh bayar ramai peguam-peguam untuk bayar dia. Peguam 1 juta. 1 hari pun boleh ada saudara-saudari. Yang tak mampu ini ialah peniaga-peniaga kecil. Orang yang miskin bandar, yang rumah nak kena rampas. Orang yang berniaga di kawasan yang tanah itu kerajaan nak bagi kepada pemaju supaya boleh dibuat kondominium besar. Apa jadi kepada orang biasa yang dah duduk kat situ, itu belakang kira. Sebab itu, alhamdulillah saya boleh sebut, saya rasa kali ini calon keadilan dan Pakatan Harapan di Bandar Tun Razak, bukan nak umum sajalah. Saya boleh sebut insya-Allah calon ini adalah antara yang paling baik kita ada sebagai juga isyarat kita minta maaf dengan penduduk-penduduk Bandar Tun Razak. Bukan saya. Bukan saya.
Jadi saudara-saudari, sebab nanti semua orang nak tanya ni. Saya pejabat daripada tahun 2011 dekat Sungai Besi dalam Bandar Tun Razak. Jadi saya juga kira macam pengundi Bandar Tun Razak lah saya duduk pejabat lebih kurang 15-16 jam sehari. Jadi orang Sungai Besi pun kadang-kadang tanya, siapa calon. InsyaAllah Datuk Seri Anwar akan umumkan minggu depan. Saya ingat dalam 24-25 hari bulan, lebih kurang 4-5 hari selepas penamaan calon, selepas mesyuarat XPR, kita akan umumkan calon-calon kita sebelum penamaan calon pun. Jadi tunggu sekejap saja lagi, cuma saya boleh sebut, insya-Allah untuk Bandar Tun Razak, kita tampilkan antara yang paling baik yang kita pernah ada, saudara-saudara. Baik. Bila dah dapat calon nanti, ni saya nak cucuk, nak ajar penduduk-penduduk Bandar Tun Razak ni, macam mana nak minta dengan calon. Kadang-kadang kita pun lupa. Dah dapat calon, dia dah jadi wakil rakyat semua, dia sibuk dengan segala tugas dia, lama-lama kita duduk jauh, kita rasa macam kita semakin dipinggirkan. Baik. Penduduk-penduduk pengundi macam saudara-saudari, ketuk pintu wakil rakyat tak henti-henti. Jangan berhenti ketuk pintu. Sebab saya nak sebut awal-awal sekarang, kawasan macam Bandar Tun Razak ini adalah antara kawasan yang paling sukar untuk kita jaga kebajikannya, sebab hampir semua di luar kawalan wakil rakyat dan juga penduduk setempat. Tanah-tanah dekat tempat macam Bandar Tun Razak ni, semua ni tanah-tanah yang satu dunia berebut. Yang baik pun berebut, yang jin pun berebut sehari-hari. Semua nak. Sebab ni tanah paling mahal sekali yang ada dekat Kuala Lumpur ni. Mana-mana tempat dekat Kuala Lumpur ni, kalau dapat je kepada orang yang tak baik, kalau petak besar ni pun dia sanggup buat apa saja supaya dia dapat. Sebab sekali dapat tanah dekat tempat macam Bandar Tun Razak ni, boleh buat harta berpuluh-puluh tahun akan datang. Apa masalah yang paling utama kalau kita jadi penduduk kat Bandar Tun Razak? Saya tak duduk kat sini, tapi saya sebahagian kerana saya bekerja di sini, di Bandar Tun Razak. Klinik pun saya pergi di Bandar Tun Razak, cucuk vaksin pun di Bandar Tun Razak, makan pun dengan orang Bandar Tun Razak, bertanding je bukan di Bandar Tun Razak. Saudara-saudari, kalau kita tengok sekarang, yang saya paling takut kalau tempat-tempat macam Bandar Tun Razak, saya takut orang yang asal di sini makin lama akan dipinggirkan dan makin terkeluar daripada tempat macam Bandar Tun Razak, baik di Sungai Besi ke, baik di kampung, belakang Sungai Besi tu, kampung apa? Kampung Malaysia. Sebabnya saudara-saudari, tanah yang saudara-saudari ada tu terlalu mahal. Mesti ada orang yang kata, daripada bagi kat pakcik ni duduk rumah macam ni, kalau dapat kat aku ni, aku boleh buat kondo besar ni, aku bagi je lah duit sikit kat pakcik ni, aku bagi duit kat ahli politik sikit, dekat DBKL sikit, daripada tanah banyak tu aku melabur 10 juta, aku boleh dapat 200 juta. Jin macam ini akan ada sampai kiamat, saudara-saudari. Terutamanya di kawasan-kawasan macam Bandar Tun Razak. Jadi pakcik-makcik bayangkan, pada masa yang sama yang pakcik-makcik tengok anak kita keluar universiti bergelumang, nak cari kerja pun susah, kalau ada kerja pun tak mampu beli rumah. Yang itu pun kita dah, macam mana ni, aku ni dah tua nanti, anak-anak ni masih belum keluar rumah. Pada masa yang kita duk fikir pasal perumahan untuk mereka, rumah kita pun kalau silap-silap hari melayak. Sebab itu, saya daripada awal lagi kata, soal perumahan negara ni tak boleh diserahkan 100% kepada pemaju dan swasta semata-mata. Saya tak pernah setuju. Sebabnya saya pun ada syarikat. Saya pun businessman. Businessman ini dapat untung lah. Memang itu kerja dia.
Buat untung ni selalunya ialah kalau soal pembangunan hartanah, buat untung ni selalunya soal dapat tanah dengan lebih murah, buat bangunan besar-besar, jual, maka dia dapat untung banyak. Kalau ada kelompok-kelompok di Sungai Besi yang rumah dia masih lagi tanah belum dibangunkan sehingga menjadi pencakar langit. Kalau tidak ada pembelaan dan juga dasar perumahan yang mempertahankan, tak ada jaminan saudara-saudari 10 tahun, 15, 20 tahun akan datang apa jadi dekat rumah-rumah itu. Kalau diserahkan 100% kepada syarikat swasta, seperti yang telah dibuat oleh UMNO Barisan Nasional dan pengundi-pengundi di Bandar Tun Razak cukup faham perkara ini. Lepas satu plot ke satu plot, akhirnya naik, yang ini dah dapat ke syarikat itu, yang ini dah naik ke syarikat itu. Bila naik bangunan besar-besar, unit satu paling rendah, kalau pun boleh muat satu keluarga 600-700 kaki persegi, paling kurang 400-500 ribu. Sampai bila-bila anak kita tak mampu. Sebab itu saya daripada dulu kata, soal perumahan ini, mungkin orang yang di luar kawasan bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Seremban, dia mungkin tak faham. Sebab tanah masih banyak di kawasan-kawasan lain. Tapi di kawasan-kawasan seperti Bandar Tun Razak, jika kerajaan tidak ada dasar perumahan rakyat yang benar-benar meletakkan kepentingan kepada orang biasa macam ini, lama-lama pengundi-pengundi di Bandar Tun Razak ini ialah rumah banyak tapi semua dibeli oleh orang asing. Rumah banyak tapi bukan orang asal Bandar Tun Razak. Rumah banyak akhirnya pakcik-makcik kena balik kampung, duduk kat kampung. Itu masalah yang dialami oleh mana-mana bandar besar di dunia ini kalau dia tidak ada dasar perumahan yang baik. Sebab itu, yang ini yang saya berbeza pendapat sangat-sangat dengan UMNO Barisan Nasional pasal perumahan rakyat. Daripada saya zaman di parlimen lagi saya kata, cara kamu cuba untuk mewujudkan perumahan kepada rakyat ini sebenarnya cara untuk bagi keuntungan kepada kroni. Saya kata, baca dengar, cara nak buat rumah untuk rakyat ni dua. Satu ialah dia tidak boleh diserahkan kepada syarikat swasta. Syarikat swasta nak buat untung. Dia takkan sekali-kali bina rumah yang dia rasa tak bagi keuntungan kepada dia. Kemudian dia tidak akan sekali-kali bina rumah yang dia rasa margin keuntungan itu tidak besar. Sebab itu kita tengok lambakan rumah yang orang tak mampu. Rumah yang rakyat di Bandar Tun Razak panggil apa? Rumah mampu tengok. Bukan rumah mampu milik. Mana datang tanah-tanah yang semua dapat ni? Tanah-tanah kerajaan, saudara-saudara. Tanah-tanah ni tanah-tanah kerajaan. Jadi daripada zaman Najib dulu, bila dalam tahun 2010, 2011, 2013, kita bawa isu perumahan rakyat bahawa kita mesti ada projek besar-besaran untuk membina rumah besar-besaran kepada golongan yang tak mampu untuk beli rumah dengan syarikat swasta ni. Najib pun kata, okey, kita akan buat. Najib buat tak? Dia tak buat rumah, dia buat satu syarikat baru. Sedangkan pada ketika itu dah ada pun syarikat perumahan negara berhad, SPNB, dah ada pun. Kita kata jangan buat syarikat perumahan lagi, buat lembaga perumahan. Beza di antara lembaga perumahan rakyat kalau buat berbanding dengan syarikat perumahan. Sebab syarikat perumahan ini, dia berfungsi sebagai syarikat swasta. Dia buat rumah pun dia ambil model swasta untuk dapat keuntungan. Baik, ya. Tahun 2012, 2013, bila kita tekan dan tekan tentang rumah untuk rakyat, Najib buat apa? Dia tubuhkan satu lagi syarikat perumahan swasta. Nama dia Prima Malaysia. Ingat tak Prima? Ni ada kalau tengok keliling dekat Bandar Tun Razak ni ada yang
tanah yang kerjasama dengan itu, dengan ini. Bila dia buat satu lagi syarikat perumahan swasta, modelnya itu sama dengan model-model yang kerajaan dah buat dan gagal sebelum itu. Modelnya begini, Pakcik. Syarikat itu syarikat swasta, baik syarikat perumahan negara berhad ke, prima ke. Dia kemudian buka untuk cari tanah-tanah milik kerajaan. Jadi ada lah kontraktor ke developer ni tengok, tanah ni di Bandar Tun Razak ni. Tanah ni sekarang jadi depo di BKL. Tak bagus buat depo di BKL ni. Rugi tanah tengah-tengah Kuala Lumpur. Campak dia pergi jauh-jauh. Kami nak buat rumah kononnya untuk perumahan rakyat. Tanah itu kemudian diberikan kepada syarikat-syarikat yang berselindung di sebalik nama perumahan rakyat ni. Dapat dekat dia, dia lantik kontraktor lagi. Jadi, dengan ketirisan yang berlaku, dengan yang dia nak kena bayar kat semua orang ni, akhirnya dia campur tolak. Dia pun beritahu kerajaan, kami swasta, kami nak buat rumah ni, kami memanglah kena adalah untung. Kalau tak untung macam mana nak berniaga? Jadi lepas kami campur tolak semua gini, harga paling murah kami boleh tawarkan ialah RM350,000. Mari RM350,000. Tanah betul-betul dekat KL. Yang dibuat rumah untuk rakyat tu mungkin satu blok je. Yang lain ni semua jadi benda lain dah. Yang ini jadi shopping kompleks, yang itu untuk kewangan dan sebagainya. Akhirnya dia tawarkan, rakyat pun tak boleh beli. Jadi selepas 10 tahun, projek bukan saja tak ada orang beli, tapi pada masa yang sama, projek terbengkalai pun banyak. Sedangkan pada masa itu, tanah-tanah yang kerajaan yang sepatutnya benar-benar kita tumpukan untuk bina rumah rakyat ni, semua dah terbang. Kalau di Kuala Terengganu, saya tak bimbang sangat, banyak lagi tanah. Kalau mungkin di Alor, mungkin banyak lagi tanah di sekeliling. Tapi apa nasib penduduk-penduduk di wilayah persekutuan yang dekat Bandar Tun Razak, yang dekat Ceras, yang dekat Wangsa Maju, yang dekat Lembah Pantai, dengan keadaan pembangunan menghimpit kiri kanan dan wang masuk kepada pemaju-pemaju ini untuk bangunkan lebih banyak bangunan mewah. Sebab itu kalau saya jadi wakil rakyat dekat Bandar Tun Razak, saya pening kepala. Maksudnya, sebahagian besar daripada fungsi dan tugas saya ialah mempertahankan masa depan perumahan dan tempat duduk penduduk kat sini. Sebab kena kepung. Tanah yang ini orang nak ambil, kena kepung. Tanah yang itu orang nak ambil, kena kepung. Sebab itulah yang berlaku, saudara-saudari tengok, lepas 2018. Macam-macam kes keluar, tanah-tanah di tempat-tempat di seluruh wilayah persekutuan ini, satu persatu terbongkar, sebenarnya telah dijualkan kepada pemaju-pemaju. Itu masalah yang ada sekarang ni. Kalau tak tukar, masalah itu akan berterusan. Kalau tak tukar, 1 tahun ke 1 tahun lebih banyak tanah-tanah yang sepatutnya boleh buat perumahan untuk rakyat, dia makin hilang kepada pemaju 1, pemaju 2, pemaju 3. Baik. Orang mungkin tanya saya, betul lah, kita tahu benda ni daripada dulu lagi. Jadi, kalau kamu jadi kerajaan, macam mana kamu nak buat? Pandangan saya mungkin berbeza dengan orang lain. Kalau nak tanya pasal perumahan, tanya Zahir tadi. Zahir dulu jawatan cukup kanan dalam syarikat-syarikat pembinaan gergasi kat negara ni. Jadi dia pernah buat semua dah. MRT dia pernah buat, rumah dia pernah buat. Jadi dia boleh terangkan dengan lebih panjang. Pandangan saya agak berbeza begini. Setiap perkara yang swasta tidak boleh sediakan untuk rakyat terbanyak, perkara itulah yang jadi tanggungjawab kerajaan. Sebab itu kita ada contohnya perkhidmatan kesihatan di hospital-hospital kerajaan. Bukannya orang tak boleh pergi klinik. Orang boleh saja pergi klinik swasta, klinik pakar dan lain-lain. Tapi
untuk rakyat biasa yang tak mampu pergi, maka menjadi tanggungjawab kerajaan menyediakan perkhidmatan kesihatan yang memadai, yang baik untuk rakyat biasa. Sama macam sekolah. Bukan kita menentang ada orang kaya nak hantar anak dia ke sekolah swasta, kamu ada duit, kamu hantarlah. Tapi sebahagian besar rakyat kita tak mampu. Bila tak mampu, dan ini adalah perkhidmatan dan juga tanggungjawab umum yang khusus untuk keluarga dan juga rakyat, maka tanggungjawab menyediakan sekolah itu adalah tanggungjawab kerajaan. Baik. Kalau kesihatan kita ambil pandangan begitu. Untuk orang susah, untuk orang biasa, kena ada perkhidmatan kesihatan universal kepada semua. Kalau pendidikan kita ambil jalan itu, untuk keluarga biasa yang tak mampu, mereka boleh pergi ke sekolah secara persuma, pendidikan universal kepada semua. Pernah tak saudara-saudari adik kakak tanya, kenapa kita tidak ada pandangan yang sama mengenai perumahan? Apa semua orang ni mampu untuk beli rumah ke? Apa semua orang mampu untuk menyewa rumah ke? Tak ada ke di kalangan kita ini yang susah untuk mencari tempat kediaman, terutamanya bila keluarga kita dah besar, dah ada anak, dah ada cucu, anak-anak ni pun nak kena pergi rumah baru. Tak pernah orang tanya dan berhujah kalau falsafahnya pendidikan perlu universal untuk semua yang tak mampu. Kesihatan perlu universal untuk semua yang tak mampu. Kenapa kita tak ambil pandangan yang sama mengenai perumahan rakyat, saudara-saudari? Yang itu yang saya berbeza dengan hampir kebanyakan besar ahli politik yang ada. Pandangan saya, saudara-saudari, dan kalau kita menang, saya akan bising macam inilah. Bahawa sudah sampai masanya perumahan untuk rakyat biasa termiskin yang tak mampu adalah satu tanggungjawab asas kerajaan, seperti mana juga kesihatan dan juga air dan juga elektrik dan pendidikan itu tanggungjawab asas. Kalau yang itu kita terima, kemudian kita kena tanya soalan seterusnya. Baik, kalau kerajaan ambil tanggungjawab untuk orang-orang yang tak mampu, bila kita tengok kelayakan dia, kita tengok keluarga dia, kita tengok pendapatan isi rumah dia, kita terima bahawa dia memang tak mampu dengan beli rumah swasta ini, macam mana akhirnya kita nak wujudkan seberapa banyak rumah untuk golongan ini? Sebab model yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional, model JV, joint venture, bekerjasama dengan kroni developer ni, model tu tak jalan. Model itu sampai sekarang rumah tak cukup. Yang dia buat pun orang tak boleh beli, mahal. Sebab itu saya sebut, daripada 5-6 bulan lepas dulu, ini dia bunyi rumit sikit lah. Jadi saya harap pakcik-makcik dengar betul-betul. Kalau tak tangkap kali ini, dengar lagi, esok ada ceramah lagi. Tak boleh dengar lagi. Saya akan ulang sampai orang faham. Kalau kita nak menghasilkan sesuatu, supaya kos setiap unit rumah itu, dia jadi murah. Kalau swasta buat, kos satu rumah RM250,000, termasuk tanah, untung dia RM80,000, jadi RM330,000. Macam mana kita nak buat ini, supaya rumah 2, 3, 4 bilik, tapi kita boleh jual mungkin RM100,000. Dan kita boleh usahakan, supaya pembiayaan semua tu kita boleh susun, supaya lebih ramai orang ada rumah. Baik. Sudah tentu untuk buat macam itu, kita kena pastikan kos itu, setiap unit itu murah. Kalau nak jual RM100,000, kos dia mestilah RM80,000. Kemudian kita tengok pula, kalau tanya pemaju perumahan sekarang ni, kos-kos kamu yang menyebabkan rumah kamu sampai RM300,000, RM400,000 ni, apa kos yang mahal sangat? Pemaju akan cakap apa? Pertama, kos paling mahal ialah tanah. Tanah cukup mahal, jadi kos tanah itu yang melonjakkan. Okey, baik, tanah. Kos apa lagi mahal? Dia kata kos yang nombor 2 mahal
ialah kos kepatuhan kepada peraturan-peraturan dan birokrasi yang dia kena patuhi untuk dapat kelulusan. Nak buat yang itu kena bayar, yang ini kena, nak dapat kelulusan ni sampai 3-4 tahun tunggu dindong-dindong. Lama-lama tunggu ada pemaju bayar rasuah. Dia campur-campur semua, kos itu mahal, dia kata. Lagi apa yang mahal? Dia akan kata, yalah kos tenaga. Kita nak ambil orang daripada luar negara. Orang Malaysia mana nak jadi dah buruh semua ni. Jadi kos itu mahal. Kemudian bila saravanan, tiba-tiba sekejap ada pekerja asing, sekejap tak ada pekerja asing. Projek terkendala, kos lagi mahal. Baik, Tiga perkara ini sebenarnya dalam bidang kuasa kerajaan untuk dia susun. Pertama, tanah. Tanah masih lagi banyak dalam bidang kuasa kerajaan. Kalaupun di kawasan-kawasan tertentu tanah mungkin tak cukup ataupun kena beli, kerajaan ada wang untuk beli. Bezanya ialah kalau kerajaan itu tidak meletakkan perumahan rakyat sebagai keutamaan, sudah tentu bila Menteri Kewangan Tengku Zafrul buat belanjawan, tak ada lah peruntukan untuk perumahan rakyat. Pakcik-pakcik dengar pun ni, ada tak peruntukan untuk perumahan rakyat? Ada dengar? Saya kena paksa dengar sebab saya dalam TV3 nak komen. Aku sebenarnya tak dengar pun. Dulu, ni cerita dulu-dulu lah. Cerita zaman parlimen dulu. Menteri Kewangannya Najib. Kan? Jadi Najib duduk ke depan tu sekali. Saya sebagai salah seorang ahli parlimen kanan daripada PKR, saya pun duduk blok depan Najib, barisan ketiga. Dia ada 4 barisan, 1, 2, 3, 4. Saya duduk barisan ketiga tu. Najib ni, sayangnya dia kepada Rosmah, setiap kali dia berucap baca belanjawan, dia mesti lihat muka Rosmah kat depan sana. Jadi, pakcik-pakcik tahu siapa belakang aku? Rosmah Mansur. Jadi, setiap kali belanjawan ni, bulu roma saya meremang. Tak boleh tumpu. Yang baru ni lah yang betul-betul saya tumpu sebab saya duduk dalam studio TV3. Sebab saya kena bagi komen. Jadi saya dengar semua. Saya tanya balik pakcik-makcik, adik kakak yang muda-muda yang dengar ni. Pergi tengok balik, semak balik, baca balik. Ada ke tidak program khusus untuk perumahan rakyat? Tak ada je. Ada ke tidak jalan penyelesaian untuk masa depan yang khusus difikirkan dan dihuraikan dan dibangunkan untuk perumahan rakyat? Tak ada. Jadi bila kerajaan yang ada itu, dia tidak letak keutamaan. Utama dia yang penting itu ialah perumahan rakyat. Sudah tentu dia tak fikir. Sudah tentu bila dia tak fikir, dia tak bagi peruntukan. Sudah tak ada peruntukan, mana nak cari tanahnya? Saya mudah saja untuk orang Kuala Lumpur ni. Di kawasan sini, di tempat-tempat lain di Kuala Lumpur semua. Saya nak beritahu begini. Kita buat MRT. MRT tak? Kita buat MRT. Saya melalak daripada tahun 2014 lagi. Saya kata MRT ni gila harga dia. 1 kilometer, 1 bilion. Zaman itu 2014, orang UMNO semua maki saya, kata saya fitnah. Oh, ni kaki fitnah ni, raja fitnah ni. Sebab Najib masuk parlimen, Najib umum tahun 2014, kerajaan akan memulakan projek MRT, kos keseluruhan MRT 40 bilion. Dia umum kat parlimen. Jadi bila saya tengok tender keluar, saya duk ikuti laporan-laporan antarabangsa mengenai projek MRT, saya kira-kira, mana ada 40 bilionnya? 150 bilion total harga keseluruhan. 1 kilometer kalau MRT 3 ni, 1 kilometer 1 bilion. Jadi saya nak beritahu kepada adik kakak yang tanya. Mesti ada yang kat luar tanya, alah kamu sembang je, sembang kari babi boleh terbang. Ini ayat UMNO lah, sembang kari babi boleh terbang. Saya pun tak tahu apa kena-mena kari dengan babi lah kan. Soal ada wang ataupun tidak, ialah soal keutamaan dan kepentingan kerajaan. Dia sama macam kita jaga keluarga kita. Kalau kita pentingkan pendidikan anak-anak kita, kita takkan beli kereta mahal yang kita tak mampu
Kerana kita nak simpan 200-300 ringgit sebulan untuk anak kita. Kalau kita contohnya pentingkan kesihatan keluarga kita. Kita bukan kerja kerajaan. Kita kerja swasta. Kita akan kurangkan contohnya makan roti canai tiap-tiap hari dekat luar sebab kita nak simpan duit itu untuk bayar insurans kesihatan. Benda ni tak payah tanya menteri. Semua kita faham bahawa keutamaan itu terletak kepada kita. Kita kalau keluarga kita beri keutamaan kepada sesuatu, kita akan kawal dan urus perbelanjaan kita supaya ada peruntukan begitu. Sama juga dengan soal perumahan rakyat. Masalahnya, perumahan rakyat tidak pernah dikira sebagai keutamaan kerajaan, saudara-saudara. Perumahan rakyat tak pernah dapat peruntukan besar. Contohnya macam MRT 150 bilion. Contohnya macam kereta api daripada Kota Baru, daripada all the way sampai Pantai Timur, masuk ke Pahang, semua sampai Pelabuhan Kelang, sampai 42 bilion. Sebab tak ada keutamaan. Sedangkan bila dia mengutamakan projek MRT, kerana projek MRT ni ada syarikat-syarikat besar. Syarikat-syarikat besar ni akan dapat untung besar. Boleh je dia peruntukkan sampai 150 bilion. Kalaulah contohnya, tiap-tiap tahun, kerajaan Malaysia peruntukkan 10 bilion untuk buat perumahan rakyat, saudara-saudari. Saya pasti dalam tempoh 10 tahun, kita ada cukup rumah untuk orang yang baru nak berkeluarga, untuk orang yang tidak mampu, kerana kita boleh buat peraturan. Rumah kamu duduk dekat sini untuk 5 tahun, 10 tahun pertama, pendapatan gini-gini, macam-macam kita boleh buat. Kalau dia nak pindah selepas 10 tahun, masa itu insya-Allah pendapatan dia dah lebih baik. Tapi paling kurang, anak-anak kita ada cukup rumah yang kerajaan sediakan untuk orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi soal pertama, soal tanah, soal wang, ini soal keutamaan yang kita boleh peruntukkan. Bukan soal tak boleh, tak ada duit. Kalau betul tak ada duit, saudara-saudari, kerajaan yang kita ada sebelum kena bubar ni, tak adalah sampai ada 10 orang penasihat, saudara-saudari. Penasihat demi penasihat demi penasihat. Bila dia dah bergaduh sama dia, mula dia bongkar masing-masing lah. 2 hari lepas, ahli majlis tertinggi UMNO kata, tengok PAS ni. Dia ni bukan boleh buat kerja. Demi untuk jawatan, kita lantik dia jadi penasihat pun dia tak boleh buat kerja. Rakyat dah tahu lama dah pun. Bayar saja penasihat demi penasihat. Tapi kalau bab rakyat, bab harga telur, bab harga ayam, apatah lagi bab perumahan rakyat, dia akan beritahu kerajaan tidak ada peruntukan, saudara-saudara. Jadi soal peruntukan ialah soal kemahuan dan kehendak kerajaan. Soal kedua, kalau katakan kita peruntukkan 10 bilion ringgit tiap-tiap tahun untuk bina perumahan rakyat, macam mana kita nak maksimalkan 10 bilion itu supaya kita boleh buat seberapa banyak rumah supaya tak kena sakau dengan kontraktor dan juga yang tiris rasuah semua. Sebab tu saya dan kawan-kawan duk berkempen ni lama dah. Perumahan di negara ini perlulah lebih banyak sains, teknologi, lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi baru. Dia tak boleh dah nak buat rumah pakai konkrit pylon macam dulu. Lepas itu ambil pekerja-pekerja asing pasang bata. Tak boleh dah. Mat Saleh tak buat begitu. Korea tak buat begitu. Jepun tak buat begitu. Sebab itu Mat Saleh, walaupun dia tak ada orang ramai buruh kasar, bagus je bangunan dia. Banyak je bangunan dia. Lagi cepat pun. Sekarang ini ada teknologi macam-macam kita panggil. Ada yang orang kata teknologi modular lah. Ada yang orang kata IBS lah. Industrialized Building System. Kalau nak cerita kat pakcik-makcik kampung, mungkin dia tak faham datang apa ni modular IBS ni. Dia mudah saja. Pakcik-makcik pernah tengok Lego tak Lego? Rumah pun boleh dipasang macam Lego. Buat apa nak pasang? Bapak saya tukang tau, tukang rumah. Sebab tu saya besar tengok bapak saya buat rumah, saya pun kata, Allah kan senang kalau pergi ambil satu dinding je, pasang je, skru je.
Mana ada dah orang letak bata satu sampai 20-30 tingkat ni orang tak buat dah sekarang. Orang gunakan blok-blok, dia gunakan idea yang macam kita pasang Lego tu. Kalau contohnya nak buat bangunan perumahan 30 tingkat, setiap satu blok dinding itu besarnya sekian. Skru dia sekian. Ambil pasang. Maka yang kita gunakan tenaga itu bukan lagi tenaga kemahiran bawah yang kita kena ambil daripada Indonesia, Bangladesh, daripada mana entah sekarang kita ambil, macam-macam kita ambil. Sebab itu saya kata soal perumahan rakyat ini perlukan pelaburan. Kalau kerajaan letak keutamaan, dia letak pelaburan, dia menghasilkan pasaran baru. Pasaran baru itu akan ada nilai ekonomi berganda yang manfaatnya bukan sahaja kepada keluarga-keluarga miskin yang tak ada rumah, tetapi juga kepada anak-anak. Contohnya jurutera awam yang keluar universiti. Contohnya anak-anak kita yang pergi ke sekolah vocational, sekolah teknik. Ajar dia macam mana teknik pembuatan rumah yang baru yang menggunakan pasang siap contohnya. Tak payah suruh dia pasang bata. Dia kena tahu macam mana nak baca komputer, macam mana nak pakai skru, macam mana nak gunakan mesin, angkat satu, pasang. Kenapa tak buat? Kenapa tak buat sampai sekarang? Orang lain dah buat dah. Kenapa tak buat? Kita duk sibuk kata, mahasiswa kita terlalu memilih. Keluar universiti, dapat kerja tu dah cukup baik dah. Memanglah dia dapat kerja. Kamu bayar dia 1,800. Kalau aku pun aku menyumpah. Saya dulu balik luar negara, umur 25 tahun, tahun 2020. 2020 pula. Kalau tak umur saya baru 26 lah tak sekarang dah. Tahun 2002. Balik luar negara, tahun 2002, umur 25. Gaji saya masa tu macam-macam. Dah 3,750. Baru mula kerja. 20 tahun dulu. 3,750. Mula-mula kerja. Pandai bawa. Jadi kalau saya jadi budak-budak muda sekarang pun, walaupun saya dengar lah, telinga dia bernanah. Orang tua duk kata ni, kamu janganlah memilih sangat. Keluar tu kalau orang bagi kerja 1,800, ambil je lah. Kau gila kau 1,800. Aku nak makan apa? Mana nak bagi kat anak? Anak belum lah. Mana nak bagi kat mak lagi? Mana nak bayar telefon lagi? Mana girlfriend birthday pula tiap-tiap bulan lepas tu? 5 girlfriend, 5 birthday lah. Mana cukup 1,800? Memanglah tak cukup. Kalau tanya majikan, majikan kata, ya lah kalau saya bayar lebih, saya bankrupt. Macam mana? Sebab itu dia jadi tanggungjawab kerajaan untuk fikir kalau cara kita dalam industri pembinaan ini dah ketinggalan zaman 50-60 tahun dah. Orang dah tak pakai dah ni. Tenaga-tenaga buruh angkat bata, simen semua ni. Orang semua pakai IBS, pakai komponen. Kita gunakan kalau dulu 10 orang, sekarang kita pakai 2 orang. Maka kalau 10 orang pakai pekerja Bangladesh, bayar dia tiap-tiap bulan 1,500, 10 orang 15,000, ya tak? Kalau kita hanya perlukan 2 orang, tapi kita bayar 3,000, baru 6,000. Semua orang faham, negara lain dah buat. Kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak buat? Saudara-saudari. Saya masuk politik sebab itu je aku tak suka jadi bodoh. Malu. Pergi luar negara, semua orang lain dah buat, semua ni cantik. Saya sekarang sekadar ulang, kalau pergi ke Bangkok ni memang malulah. Bangkok bangunan punyalah cantik. Murah, tak macam kita. Sebab apa? Sebab tidak ada kemahuan di peringkat kerajaan. Pertama, untuk mengutamakan perumahan rakyat. Kedua, untuk menyuntik wang sampai 10 bilion, 15 bilion tiap-tiap tahun. Jangan buat projek mega besar-besar. Buat projek mega, projek perumahan rakyat di Bandar Tun Razak, di Wangsa Maju, di DT Wangsa, di Seremban, di Johor Bahru. Barulah kena. Tapi tak jadi. Sebab apa? Ini sebab dia. Sebab kalau buat perumahan rakyat, kerajaan tanggung, untung tak banyak sebab kerajaan tak berniaga.
Rumah tu peruntukan mari pasang semua, jual, rakyat bayar. Rakyat pula bayar tiap-tiap bulan sampai 20 tahun nak selesai. Fulus ni, bawah meja ni tak ada. Tak ada orang nak bagi commission, saudara-saudara. Jadi bila projek-projek begini yang hanya mengkayakan dan memudahkan hidup rakyat, ahli politik selalunya tak berminat. Sebab dia fikir aku jadi wakil rakyat menteri ni, satu penggal, dua penggal, paling kurang bila aku dah selesai ni, paling kurang bagilah satu projek 500 juta. Itu yang dia berlumba-lumba. Walau macam mana kita bongkar pun, pakcik-makcik ingat, ada lagi. Ada lagi. Ada. Saya duduk ceramah-ceramah ni tak? Saya duduk ceramah-ceramah ni. Setiap 2-3 ceramah, mesti ada orang diam-diam datang bagi disk, bagi apa ni, pen drive. YP skandal baru. Buka balik, segala dokumen cukup. Saya tunggu dia buat penamaan calon. Hari bermula kita berkempen secara rasmi daripada penamaan calon. Kalau pak-pak menteri yang dah sakau duit ni, yang soal kapal tak siap, yang soal meriam kena sakau ni, dia rasa dia gembira lah. Rafizi dah diam ni, dah sebulan tak dengar cerita. Saya tunggu hari penamaan calon secara rasmi. Lepas itu tiap-tiap hari saya buka, saudara-saudara. Sebab skandal tak pernah habis. Skandal tak pernah habis. Saya nak kasih Latif Ahmad dekat Mersing dan juga Iqmal Hisham dekat Tanah Merah. Kamu dengar baik-baik. Kalau kamu rasa kamu selamat, tak selamat. Kita kejar kamu sampai lubang cacing. Kalau kau bertanding pun kita kejar. Kalau kamu tak bertanding pun kita kejar. Kalau kita menang, kita kejar. Kalau kita tak menang pun kita akan kejar. Sebab jenis-jenis macam inilah yang sepatutnya peruntukan ini sampai kepada rakyat. Yang patut buat kapal, siap nang kapal, tinggal satu kapal, tak siap-siap lagi. Setakat ini yang saya diberitahu, paling banyak kapal kita siap, 2 kapal. China mari 10 kapal, kapal dia besar. Besar gila-gila, kita ada 2 kapal. Mari tahun 2026, Indonesia tambah lagi 20 kapal, kita terkedek-kedek baru nak cari 5 kapal baru. Kita ada 7 kapal, Indonesia ada 40 kapal. Mampu. Memang mampu. Nasib baik kita tak perang sampai sekarang. Kalau perang aku tak tahulah, memang kita ni semua mati kata. Sebab itu soal meriam pun akan keluar, saudara-saudara. Saya tak nak sentuh sangat panjang-panjang. Sebab saya tahu orang biasa gembira dengar cerita skandal sebab dia terkejut. Ya Allah, celaka, kapal pun kau sakau juga. Ayo. Dulu 10 tahun lepas saya cerita pasal lembu, orang tak percaya. Akhirnya orang kata celaka betul, lembu pun kau curi. Lepas ni aku tak tahu apa lagi yang dia nak curi lepas ni. Yang itu akan tetap ada. Tapi saya juga tak nak kita lari daripada misi sebenar kita. Misi sebenar kita ialah keluarga kita. Misi sebenar kita ialah anak-anak kita. Saya tak apa anak seorang, isteri seorang, kucing seekor. Baru ni ingat nak ambil burung seekor, burung merpati, tapi burung tu dah terbang dah. Merpati ni bahaya sekarang kan. Saya tak apa. InsyaAllah rezeki ada. InsyaAllah saya hidup okey. Alhamdulillah semua kan. Tapi saya melalui tiap-tiap hari, saya ada pekerja 150 orang. Saya kesian sebenarnya tengok. Saya boleh tengok daripada dia mula-mula keluar universiti, saya tengok dia. Dia bukan anak orang susah. Semua ni bukan anak orang susah. Semua anak orang berada. Yang duduk dekat Bukit Jelutong, yang duduk kat Shah Alam, yang duduk kat Subang Jaya. Semua anak orang berada. Banyaknya balik luar negara. Belajar cerdik-cerdik. Tapi saya boleh nampak yang wang yang dia ada, keselesaan yang dia ada, tak sama macam saya umur dia orang dulu. Saya umur 25 dah boleh beli kereta sebiji, dah boleh beli rumah, saya dah boleh simpan duit. Tak nampak. Dia tak boleh nak keluar daripada rumah, masih lagi duduk dengan ibu bapa sebab dia kena kira. Kalau keluar rumah, saya ada seorang pekerja. Dia duduk dekat Kota Kemuning, jauh. Mari kerja kat Sungai Besi kan. Kesas ni ialah lebuh raya yang kalau tak kena cara, mampu kau duduk tersekat dalam tu. Daripada Kelang nak sampai ke Sungai Besi, kalau
keluar lebih pukul 7, sejam setengah. Dia lebih kurang kalau kita bawa kereta, kita dah sampai kat Melaka dah. Sejam setengah. Saya duk tanya daripada dulu, kau keluarlah, duduklah rumah dekat-dekat sini, kongsilah apa yang payah sangat, buang masa tiap-tiap hari. 1,5 jam datang kerja, 1,5 jam balik. 3 jam habis tiap-tiap hari. Soalnya keluar rumah, maksudnya kena basuh baju sendiri, bayar sewa sendiri, bayar elektrik sendiri, bayar makan sendiri. Dia campur tolak, dia baru keluar universiti, gaji 3,500. Tak mampu, saudara-saudara. Duduk dengan ibu bapa, kahwin lepas ni aku tak tahu dia nak buat macam mana. Sebab tu saya kata, saya tak nak kita lari daripada misi sebenar kita. Politik. Misi sebenar kita ialah kita ada masalah. Dan masalah ini ditanggung oleh orang biasa, bukan oleh menteri. Bukan oleh wakil rakyat pun. Tak payah kesianlah kat saya semua ni. Kita orang okey. Tak payah kesianlah kat wakil rakyat. Saya kadang-kadang tengok Allah orang kita ni mengada-ngada betul. Wakil rakyat datang, Allah kesiannya YB dah minum ke? YB penat ke? Bagi ikut sekedia lah. Dia gaji dah banyak, 26,000 sebulan. Memang dia pilih kerja itu, biar kat dia lah. Sebab tu saya tak suka kalau orang sambut semua, kau tak ada kerja lain ke? Tak payah layan YB ni. Dia buat kerja, kita bayar gaji dia. Kesian kepada orang biasa yang tak ada orang tanya masalah dia. Yang kehidupan seharian dia duk kira ni, 5 tahun tak boleh beli rumah lagi. Yang dia balik, duduk satu rumah, sampai 3-4 adik-beradik. Yang kahwin pun dah ada duduk satu bilik. Yang itu yang kita kesian, dan itu masalah biasa rakyat Malaysia. Bukan masalah menteri, bukan masalah wakil rakyat, masalah